Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ruzi Hadi, sahabat kita dari Kuala Terengganu. Jadual berubah ya? Berubah tuan. Tuan Ruzi Hadi. Pukul 9. Kita dah maklum dekat itu kan. Pukul 9. Bulan puasa je kita start pukul 10. Habis puasa, habis dah Ramadan kita start pukul 9 lah. Macam yang sebelum puasa dulu. Sebelum puasa dulu pun kita start pukul 9 kan. Okey. Seterusnya, Waalaikumsalam. Buat Dr. Muhammad Suria. Waalaikumsalam juga buat Puan Rosliza Sahar. Rosliza Syahar. Selamat datang. Puan Rosliza, first time Puan Saya kali pertama nampak nama Puan muncul kat ruangan komen ni. Selamat datang. Kalau betul lah rasanya first time kan. Selamat datang. Selamat datang Puan saya ucapkan. Beres. Okey, Tuan Zadi. Okey. So, insyaAllah kita lepas puasa, kita start pukul 9 lah. Kita dah start pada hari Jumaat. Jumaat minggu lepas kan. Khamis malam Jumaat. Kita dah mula Khamis malam Jumaat minggu lepas. Pukul 9 malam kita mula. Okey. Tu tengok Tuan Ruzi Hadi. Beberapa malam tidak muncul. Tengok live kalau nak tengok live kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Encik Wan Malik. Selamat datang. Selamat datang. Waalaikumsalam juga buat Tuan Hams. Encik Hams dari Kota Kinabalu. Alhamdulillah selamat datang bertemu kembali kita malam ni. Malam 11 Syawal Okey. Alhamdulillah malam ni Selasa 2 Jun bersamaan dengan 11 Syawal. Okey. Ni kali ketiga dah. Okey. Sorry maaf Puan. Maaf yang tak perasan. Dah kali dah ketiga dah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih saya ucapkan. Okey. So alhamdulillah. Sebelum tu, mohon bantuan, kerjasama, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Dua sokongan, dua bantuan yang saya pohonkan, yang saya minta. Nombor satu, sama-sama kita klik button like. Apa istilah dia, belanja like kan. Yang keduanya, kalau boleh klik button share. Boleh share dekat Facebook kita, dekat wall kita, ataupun kat grup-grup yang kita dah join, supaya kita boleh viralkan majlis ilmu ini, supaya lebih ramai lagi kita boleh ajak kawan-kawan kita, saudara mara, friend-friend FB kita, supaya mereka boleh turut serta dalam majlis ilmu kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita boleh dapat manfaat dan dapat rahmat di sisi Allah, barakah ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. So alhamdulillah, malam ni kita bertemu pada pengajian yang ke-38. Malam yang ke-3 kita menyambung kembali bacaan kita di muka surat 12 Iqra 5. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah, selamat datang. Syah, okey, selamat datang. Okey, so kita terus okey, refer ke muka surat 12. Muka surat 12 Iqra 5. Okey. Sebelum kita bermula, boleh saya dapat komen dulu daripada tuan-tuan dan puan-puan. Harap-harap isu yang berlaku semalam tak berlaku malam ni. Mudah-mudahan isu yang berlaku semalam dan malam-malam sebelum ni lah. Ada malam yang okey, ada malam tak okey kan. So, mudah-mudahan tak berlaku. Mudah-mudahan boleh ni. Waalaikumsalam Puan Umi.
Puan Umi, sahabat kita dari Kajang. Okey, boleh saya dapat maklum balas paparan skrin kita muka surat 12 Iqra 5. Boleh nampak full ke? Boleh nampak full ke sebelum kita proceed? Kalau okey, kita boleh terus proceed bacaan kita di muka surat 5. Muka surat 12 Iqra 5. Boleh saya dapat baik? Okey, Dr. Surya alhamdulillah jelas. Okey. Tuan-tuan, puan-puan okey. Biasanya Tuan Hams okey. Cuma saya berdasarkan kepada paparan full, loud and clear. Terima kasih Tuan Ruzi Hadi. Oh, okey. Terima kasih atas maklum balas. Yang jelas. Okey, terima kasih banyak. Cuma semalam kes ada sebahagian daripada kita yang tak nampak saya refer pada handphone anak saya semalam, saya lari kejap. Benda yang sama berlaku juga pada phone dua orang anak lelaki saya. Pun dia pun tak nampak penuh full screen. Tapi bila dia rotate handphone ke apa panggil? Posisi menentang kita panggil tonton live tu dalam keadaan landscape, boleh nampak full. Saya mohon kalau masih lagi berlaku malam ni, kalau ada di kalangan kita yang masih lagi tak boleh nampak full screen, boleh rotate handphone, tengok dalam kedudukan melintang tu lah, dalam keadaan landscape, insya-Allah boleh nampak full. Okey, alhamdulillah. Okey, Tuan Ham pun jelas, alhamdulillah. Puan Umi jelas Okey, alhamdulillah. So malam ni kita akan sambung bacaan di muka surat 12 Iqra 5. Okey, apa yang kita akan baca malam ni insya-Allah? Sebahagiannya sebenarnya saya rasa yang ni kita dah huraikan masa kita di Iqra 4 yang lalu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik ke puan ni? His Fazilah. Saya rasa puan Puan ke encik Dari LAN Sweden. Oh, jam 3 petang. Masih bekerja di sini. Terima kasih. Dr. Surya yang jemput. Oh, saya akan lihat lepas live. Harap program dapat mempengaruhi. Okey, boleh. Encik His Fazilah. Oh, okey. Kenalan Kenalan Dr. Surya okey. Boleh tonton lepas live kan? Boleh, tak ada masalah. Oh, puan. Okey, minta maaf banyak. Puan. Puan His Fazilah. Oh, selamat datang dari LAN Sweden Oh, dah bekerja di sana puan okey. Puan boleh tonton. Oh, sekarang pukul 3 petang di Sweden Kita kat sini 9.10 minit malam sekarang. Okey. Selamat datang puan, selamat datang saya ucapkan. Kita ada kenalan kita. Kenalan Dr. Surya sahabat Okey. Boleh tonton lepas live boleh. Boleh tengok rakaman kita lepas ni. Ataupun boleh juga ke YouTube saya Hasli Ismail. Kat situ pun puan boleh tengok. Sebab lepas je habis live kita malam ni, sesi live saya tu upload di YouTube. Nak tengok kat YouTube saya boleh Hasli Ismail HASLI, ataupun boleh tengok di rakaman di YouTube di Facebook kita ni lah. Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran. Selamat datang puan Selamat datang saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi juga buat Syira dan Tuan Haji. All clear. Teruskan alhamdulillah. Okey. So malam ni kita terus sambung bacaan di muka surat 12 Iqra 5. Okey. Ada dua situasi yang kita akan tengok. Okey, ada dua bentuk bacaan. Okey, ada dua bentuk bacaan. Saya akan terangkan. Ni saya rasa saya dah terangkan dengan agak panjang lebar juga dalam Iqra 4. Okey, kita ulang kaji balik. Khususnya untuk sahabat-sahabat kita yang baru hadir kelas kita kan. Okey. Ada dua bentuk bacaan yang kita akan baca malam ni. Dua bentuk bacaan berbeza bacaannya dalam dua situasi. Okey, saya ambil situasi yang pertama. Okey, dalam situasi yang pertama ialah situasi ni saya panggil alif topi Alif topi diikuti dengan lam yang tak ada tanda. Alif topi diikuti dengan lam yang ada baris mati. Alif topi ni ataupun dalam istilah tajwid dipanggil hamzah wasal. Okey. So dua bentuk Alif topi ataupun hamzah wasal diikuti dengan lam yang tak ada baris. Yang bentuk yang kedua adalah hamzah wasal ataupun alif topi diikuti dengan lam yang ada baris mati. Okey. Ada dua situasi. Dalam situasi yang pertama, sekiranya alif topi dan juga lam ini, okey, alif topi dan lam ni berada di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah ayat. Okey, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dalam bentuk yang pertama, alif topi kita abaikan bacaan, lam pun kita abaikan bacaan. Alif topi ataupun hamzah wasal
dan juga lam ni yang tak ada baris, tak ada tanda ni, tiada fungsi bacaan langsung. Wujud dalam tulisan, okey, tapi tiada fungsi pada bacaan. Kita baca tak keluarkan bunyi. Okey, itu situasi yang pertama, sekiranya berada di tengah-tengah bacaan. Bagi bentuk yang kedua ni pula, hamzah wasal. Okey, hamzah wasal bila dia berada di tengah-tengah bacaan, dia memang tak ada fungsi, tapi lam ini berfungsi sebagai lam mati ya. Lam ini berfungsi. Yang ni alif tak ada fungsi, lam pun tak ada fungsi. Sebab apa? Hamzah wasal duduk kat tengah bacaan, lam sebab dia tak ada baris. Yang ini hamzah wasal bila duduk kat tengah bacaan je memang dia tak ada fungsi, tidak beri kesan pada bacaan. Manakala lam ni sebab dia ada baris mati, dia berfungsi sebagai lam mati ya, dibaca dengan baris mati. Okey, ini situasi yang pertama, berada di tengah-tengah bacaan ataupun di tengah-tengah ayat. Situasi yang kedua, sekiranya alif topi dan lam ni berpasangan dengan lam ni berada di permulaan bacaan. Contoh macam ni kan, kita start baca jumpa alif topi lam. Start baca jumpa alif topi dengan lam. Okey, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, sekiranya berada di permulaan bacaan, permulaan ayat ataupun huruf pertama pada sesuatu bacaan ataupun pada sesuatu ayat, hamzah wasal bila berpasangan dengan lam, hamzah wasal ni bila duduk pada permulaan bacaan ataupun permulaan ayat ataupun sebagai huruf pertama dalam ayat, maka dia wajib dibaca dengan baris atas A. Manakala lam ini tiada fungsi sebab dia lam yang tak ada baris. Alif topi dibaca dengan A, lam tak ada fungsi, terus pergi kepada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga ni adalah huruf yang tak kisah apa saja huruf, tapi biasanya dalam ayat dia adalah huruf yang bersabdu. So A, skip, lompat lam, terus pergi pada huruf yang bersabdu. Boleh Boleh jelas kalau ada kemusykilan, ada kekeliruan, boleh terus ajukan di ruangan komen so boleh, insya-Allah kita cuba huraikan. Kita cuba huraikan kekeliruan tu insya-Allah. Okey. Yang jelas kes yang pertama, kes yang kedua, sekiranya berada pada permulaan bacaan, permulaan ayat ataupun huruf pertama dalam sesuatu ayat, hamzah wasal yang berpasangan dengan lam dibaca dengan baris atas A, manakala lam ni dibaca dengan baris mati lah, so dibaca dengan al. Okey. Boleh Okey, setakat ni boleh ada, saya harap jelas So ada dua situasi lah. Satu, alif topi dan juga lam ataupun hamzah wasal dan lam dibaca pada pertengahan ataupun pertengahan ayat ataupun pertengahan bacaan. Situasi yang kedua ialah alif topi ataupun hamzah wasal berpasangan dengan lam dibaca pada permulaan ayat ataupun permulaan bacaan. Ada dua situasi yang kita nak kena jelas dan faham. Okey, so kalau tak ada masalah, kita terus pada bacaan kita di muka surat 12. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So ni wa, okey, macam kita sebut tadi, hamzah wasal duduk kat tengah, tak ada fungsi. Lam sebab dia tak ada baris, so dia tak ada fungsi juga. So wa terus skip, lompat dua huruf. Hamzah wasal pun dia lompat, lam pun dia lompat, terus pergi pada huruf yang ketiga, nun. Dia ada sabdu. Nun ada sabdu pula, macam yang kita baca semalam. Bila dia ada sabdu, wajibul gunah, wajib didengungkan dengan kadar 2 ke 3 harakat. Okey, boleh Okey, kita baca sama-sama. Wan naharu. Okey, boleh Seterusnya. Ni pun sama juga situasi dengan yang ni. Hamzah wasal kita abaikan, lam kita abaikan dari segi bacaan. Okey, dari segi bacaan dia tak ada fungsi. Terus ke huruf yang ketiga, bersabdu. Huruf sabdu ni pula huruf nun, so dengung 2 harakat. Boleh pergi darjat sampai 3 harakat, boleh. Wan nasu. Okey, seterusnya. Ni pun sama juga kesnya macam tadi. Alif topi, hamzah wasal ataupun lam dan juga lam, kita lompat. Abaikan. B terus pergi ke huruf bersabdu yang ketiga. Yang keempat, bin nuzuri. Okey, boleh Okey, seterusnya. Okey, dalam ayat yang lebih panjang. Fi sudurin nas. Boleh? Kita baca bersama-sama dengan saya, follow. Fi sudurin nas. Okey, yang ni kes hamzah wasal ataupun alif topi duduk kat tengah-tengah bacaan, kita abai, tapi bila dia duduk pada permulaan bacaan, kita wajib baca dia dengan baris atas sekiranya huruf keduanya adalah lam. So A. Lam pula ada baris mati, so berfungsi sebagai lam mati. Al. Okey, boleh Okey. Ayat yang kedua. Al waswasil khannas. Boleh follow? Okey, kita baca ulang sekali lagi. Al
Al-waswasil khannas. Okey, seterusnya. Wan nazi'ati gharqa. Okey, jaga qa dua harakat, jangan gharqa. Bunyi okey, tapi sebenarnya kadar bacaan panjangnya, kadar bacaan matnya yang tak okey, tak cukup dua harakat. Gharqa. Panjang sikit, lajak sikit. Gharqa. Okey, kemudian jaga. Ini biasa juga berlaku kesalahan. Ini huruf ghain. Gha dengan ra. Ra bunyi dia dekat tekak sana. Ra bunyi dia hujung lidah sentuh langit dua huruf yang berbeza, dua makhraj yang berbeza, dua tempat bunyi yang berbeza. Ra bunyi dia dalam. Kat bahagian leher kita, bahagian tekak kita yang atas sekali, dekat dengan anak tekak tu. Ra. Ini ra, hujung lidah. Hujung lidah sentuh langit depan. Atas gusi depan tu. Ra, ghar. Jangan bunyi ror. Dua huruf yang berbeza, dua tempat bunyi yang berbeza. Dua bunyi yang berbeza. Gharqa. Okey, sekali lagi kita ulang. Wan nazi'ati gharqa. Boleh seterusnya. Wan nasyitati nashta. Okey, nak jaga sini dengung ada dua harakat. Lepas tu nash, shin mati nash. Okey, jaga tak nak bunyi nas, itu dah huruf sin, ataupun nashta, kontuk sangat, dia ada bunyi sh. Nah, itu sifat bagi shin bila dia berbaris mati. Shin, dia ada apa nama? Bersifat bersemburan tu. Nashta. Okey. Wan nasyitati nashta. Okey. Sebenarnya ada pengalaman saya, ni saya ada kisah sikit. Contoh macam huruf-huruf yang macam ni lah. Bila saya highlight, kena bunyi sh, nash, to. Bukannya dibaca dengan nashta. Dia ada bunyi sifat nash, bersemburan tu, berhamburan bunyi dia tu. Pengalaman saya, ada feedback di kalangan pelajar-pelajar yang bertalaki musyafahah one-to-one dengan saya kan, ditanya saya, perlu ke nak bunyikan sampai macam tu sekali? Dia kata, perlu ke? Memang macam tu ke? Perlu ke nak bunyi sampai nashta? Kalau baca nashta saja tak boleh ke? Lebih kurang je bunyinya pun kan. Dengan nashta saya kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Hujah dia, dalilnya ialah kerana kita wajib, nombor satu, membaca Al-Quran. Kita wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Okay, wajib kita mengaji Al-Quran, fardu ain ke atas semua orang Islam untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid sebagaimana yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Itu dalil dia, hujah je. Yang mana perkara ini menjadi sepakat para ulama. Tidak ada khilaf. Kalau benda ada khilaf, ada ulama kata ya, ada tak, ada perlu, ada tak, wajib, okey, boleh tak, kan? Tapi ini menjadi kesepakatan ulama. Tiada khilaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Mariam, selamat datang. Selamat datang puan. Okey. So mesti dibaca. Sebab itulah ulama mengkaji bacaan baginda Nabi SAW. Ulama kaji, hurai, detailkan. Bahkan ulama menamakan sifat bacaan tu sebagai setiap huruf tu ada sifat-sifat. Ulama kaji macam mana Nabi baca, macam mana Nabi sebut, macam mana Nabi membunyikan setiap huruf tu. Bila baris mati bunyi macam mana, berbaris hidup bunyi macam mana. Ulama kaji. Kenapa? Kerana ulama mengkaji bacaan baginda Nabi SAW supaya objektif kita tercapai, iaitu kita nak baca exactly kalau boleh seperti mana yang dibaca oleh mulut baginda Nabi SAW. Sebab bacaan itu adalah wajib. Ialah sunnah muttaba'ah, sunnah yang wajib diikuti. Sebab tu di masa yang akan datang, bila kita masuk kelas tajwid nanti, insya-Allah kalau kita panjang umur, bila kita masuk dalam bab tajwid, saya akan huraikan makhraj huruf, sifat huruf dengan lebih detail insya-Allah. Okey, sebab tu setiap huruf tu ulama menamakan sifat-sifat huruf. Supaya apa? Supaya nak bantu kita umat akhir zaman ni untuk baca Al-Quran sebiji kalau boleh. Macam yang Nabi baginda Nabi SAW baca. Sebab tu kalau shin mati, ulama namakan dia sifat bersembur sh tu tafashi. Ulama bagi nama spesifik, bagi nama sifat bunyi tu. Ulama kaji Nabi baca macam mana, ulama bagi nama. Zaman Nabi dulu, Nabi SAW tak pernah ajar pun, okey, huruf ni sifat tafashi, huruf ni sifat qalqalah, tak ada. Itu ulama yang bagi nama kemudian berdasarkan kepada bacaan baginda Nabi SAW supaya
untuk bantu kita umat akhir zaman membaca exactly macam yang Nabi baca. Sampai macam tahap tu ulama kaji. Kaji bentuk bacaan Nabi, namakan pula sifat huruf, namakan pula bunyi-bunyi huruf tu supaya membantu kita umat akhir zaman membaca sebiji kalau boleh. Seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Waalaikumsalam Puan Ella. Mohon masuk. Sila boleh masuk. Waalaikumsalam juga Puan Ruby. Lambat sikit ada tamu. Okey, tak apa. Okey, boleh. Okey. So kita baru baca sikit baru. Okey, so boleh So jawapan kepada, sebab ada tak ramai tapi ada beberapa orang pelajar saya yang bertalaqi musyafah Wan Tuan dengan saya tanya, perlu ke nak kena bunyi sampai macam tu? Perlu ke nak bunyi, nak sebut sampai tahap macam tu? Saya kata memang perlulah. Sebab bacaan Al-Quran itu adalah bacaan sunnah mutabaah, sunnah yang wajib diikuti. Tak boleh kita main baca ikut suka kita. Ada setengah orang memang dulu saya pernah baca satu komentar lah, saya di Facebook yang menulis, dia komen para ustaz yang ngajar Quran ni kadang-kadang dia kata macam over sangat. Dah kita lidah Melayu, mulut Melayu, baca ikut lidah Melayu je lah. Buat apa kita nak ikut orang Arab, kita bukan orang Arab. Itu satu pandangan yang tidak tepat lah. Satu pandangan yang salah sama sekali. Sebab itulah ilmu Al-Quran itu perlu dipelajari. Bahkan ulama' bukan setakat pelajari dan buat kajian yang mendalam. Berdasarkan kepada bacaan baginda Nabi SAW. Okey, boleh jelas So jawapannya ialah memang kena baca macam tu lah. Memang kena baca macam tu. Sebab itulah bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi, yang dinyatakan oleh para ulama'. Kita tak sempat jumpa Nabi SAW kan. So ulama' dah kaji bacaan Nabi berdasarkan kepada bacaan sahabat dan juga bacaan tabi'in. Ulama' kaji orang yang dekat dengan Nabi kan. Okey. Dan ulama' huraikan, susun menjadi ilmu yang dipanggil sebagai ilmu tajwid tu. Ilmu tajwid, ilmu makhraj huruf, sifat huruf, ilmu dhabtul Quran dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya kita sama bacaan. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Okey, kita nak jaga Sini kha kita baca dengan 4 harakat sebab ada misai. Ini mini compulsory. Memang wajib baca 4, tak ada pilihan. Din ni ada pilihan. 2 boleh, idin 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi nak senang ingat, nak mudah baca dan nak cantik supaya bacaan kita seragam, selaras, kita pilih 4 lah, senang. Ini memang compulsory. 4, tak ada pilihan. Dibaca 2, confirm salah. Baca 6 pun salah. 4, lajak 5 boleh, terima. Tapi yang ini, dia ada bacaan optional. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi nak senang cerita, nak senang mudah ingat, nak senang baca, nak bagi bacaan kita cantik seragam, kita pilih bacaan 4 lah. Sebab kita punya bacaan yang lebih 2 harakat tu banyak 4 harakat. Bacaan mat kita yang melebihi 2 harakat, banyak hukum yang dibaca dengan 4. So kita pilih 4 lah supaya bacaan kita nampak cantik, 4, 4, 4 seragam kan. Okey. Jaga kita ada dengung kat sini 2 harakat. Okey. Sekali lagi kita ulang. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Okey, seterusnya. Kana minal ghaibin. Ni pun sama. Gha kita baca 4, itu wajib 4. Bin kita pilih baca, itu pilihan optional 4. Ni wajib 4, yang ni pilihan, kita pilih 4. Okey, jaga mim. Ni selalu kadang-kadang mim ramai yang baca dengan keras macam huruf M. Amka, bukan tapi macam tu sikit bunyi dia. Dia ada bunyi lembut sikit. Macam tu. Boleh tak nak amka. Bukan. Okey. Kita baca sama-sama sekali lagi. Okey, dengar bunyi dia. Perhatikan bunyi mim tu. Kana minal ghaibin. Okey, seterusnya. Inni lakum nadhirum mubin. Okey, boleh? Seterusnya. Wa ma lakum min nasirin. Okey, seterusnya. Amma yatasaalun. Okey, boleh follow Seterusnya. Anin naba'il azim. Okey, boleh. Seterusnya.
Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Okey. Seterusnya. Ulaika ashabul jannah. Okey. Okey, saya nak highlight sikit kat sini. Ini kesalahan yang biasa berlaku. Kesalahan macam mana? Bunyi hamzahnya tidak jelas. Hamzah bagi atas, a, i, u bagi depan kan. Perhatikan, jelaskan. Guru saya kata hamzah ni huruf yang bunyinya solid. A, i, u. Bunyinya dalam tekak dan bunyinya solid. Biasanya kesalahan yang berlaku, terutama sekali sekiranya ayat ni berada di tengah-tengah. Contohnya kita dah baca separuh muka surat. Ataupun kita dah baca satu muka surat, dua muka surat. Bila kita jumpa ayat yang macam ni, mudah kali bunyi hamzahnya longgar. Itu biasa sangat. Dia bukan bunyi macam ni. Ula. Ula, bukan ula. Berarti ula. Sama juga macam ni. Ni saya lupa nak fokus. Ni pun sama juga. Dia akan bunyi ini. Dengar, perhatikan Perhatikan saya bunyikan. Ini kesalahan yang biasa, banyak berlaku. Khususnya bacaan di kalangan orang Melayu kita lah. Okey, dia akan baca dengan ini, bukan i. Ini tapi ini. Bunyi i. Sama juga ni. Kadang-kadang bunyi bukan ni sama. Ula biasa, kadang-kadang bila terutama sekali bila dah baca banyak lah. Kadang-kadang mungkin dah baca separuh muka surat ataupun satu dua muka surat, bila jumpa ayat ni ula. Hati-hati ula, itu bacaan yang salah. Hamzahnya longgar. Bunyi makhraj hamzah yang tak tepat. Kata guru saya, istilahnya ibaratnya kita biasa tengok bekas telur kan. Biasa tengok bekas telur kan. Kita beli telur kat kedai tu, satu papan tu, papan telur tu. Kalau kita baca ula, guru saya kata ibaratnya kita letak telur tu tak ngam masuk dalam bekas telur tu. So bahaya. Dia duduk di tepi makhraj. Tak ngam masuk dalam mangkuk bekas-bekas telur tu kan. Kalau kita beli telur satu papan, setiap telur tu kena masuk dalam bekas dia elok. Barulah kita bawa tu, dia tak tergolek telur tu kan. Guru saya kata, ni telur ni tak masuk bekas ni. Bahaya duduk tepi makhraj. Nanti silap-silap dia termasuk dalam bekas lubang lain. Masuk makhraj huruf lain. Dia duduk antara makhraj A, makhraj B, macam tu. Dia tak duduk dalam makhraj dia betul. Tak duduk dalam rumah dia. Itu ayat guru saya. Dia tidak duduk pada rumah dia. Foto kejap kabur kejap jelas. Puan Mariam yang lain ada masalah tu ke? Puan Mariam. Okey Puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain ada problem yang sama ke? Saya kat sini okey je. Yelah, saya okey lah. Memang saya okey je. Selama ni pun okey je kan. Saya harap Puan Mariam seorang je, yang lain tak ada kan. Sebab tak ada dapat feedback yang sama. Okey. Boleh saya teruskan Puan Okey. Okey, so hati-hati jelaskan bunyi hamzah tu. Bukannya dibaca dengan ula. Ini bukan tapi bukan ini tapi ini, bukan ula tapi ula. Okey. Terima kasih doktor. Okey doktor okey. Yang lain pun saya harap okey semua Okey, jaga hamzah ni. Hamzah. Okey. Hamzah ni jaga-jaga. Kerap kali dibaca dengan bunyi hamzah yang longgar ataupun hamzah yang tak duduk ngam-ngam pada mangkuk dia, pada rumah dia, pada tempat dia. Dah okey alhamdulillah. Okey, hati-hati Ini saya highlight, saya sebut panjang lebar ni sebab kesalahan yang terlalu banyak. Sangat banyak berlaku tanpa disedari. Sangat banyak. Okey, sebab tu saya terpaksa ulang banyak kali. Hati-hati. Ini kesalahan yang banyak sangat berlaku. Terlalu banyak. Ulaika. Kita rasa okey je, tapi sebenarnya bukan tapi ula. Lambat banyak. Okey, tak apa Tuan Amran. Selamat datang. Okey. Okey, jaga Okey, kita baca lagi sekali. Ulaika ashabul jannah. Okey, boleh Okey, seterusnya kita ke muka surat 13. Masih lagi dalam Iqra 5. Okey. Kita sambung bacaan. Okey, kita jumpa lagi satu. Hamzah wasal duduk pada permulaan ayat diikuti dengan lam. So hamzah wasal kita baca dengan a. Apabila hamzah wasal duduk pada permulaan ayat, permulaan bacaan ataupun di huruf duduk pada sebagai huruf yang pertama dalam bacaan dalam ayat,
berpasangan dengan lam, automatik hamzah dibaca dengan a terus, tak perlu fikir panjang lah. Hanya perlu ataupun hanya wajib baca dengan a saja. Tuan Ham pun okey, alhamdulillah. Okey. Manakala lam tak ada baris, so lam keabaikan terus pergi kepada nun sabdu, nun bersabdu. Jadi wajib bergunah yang kita baca semalam kan, wajib dengung. So a terus ke nun. Lam tak ada fungsi. Beza dengan yang ni tadi. Yang kita baca tadi lam ada baris mati. Okey. So ni boleh Okey, kita baca. An-nari zatil waqud. Qalqalah hujung Okey, boleh follow Seterusnya, okey, idhum, okey, idhum 'alaiha qu'ud. Okey, qalqalah lagi. Okey, saya nak highlightkan ni sikit. Za. Za ni pun pelajaran kita di Iqra 4. Saya ulang sebab biasa juga berlaku kesalahan. Tak banyak tapi biasa berlaku. Dibaca dengan idhum. Idhum, hati-hati. Itu bacaan huruf za yang salah. Sebab kita menambah sifat lantun pada za yang bukan sifat bagi za. Za tak ada sifat lantun. Ni ada sifat lantun bila dia berbaris mati. Ku'ud. De, lantun. Za tak ada lantun. Tapi banyak je. Biasa je orang baca idhum. Hati-hati dengar fokus. Saya sebut idhum. Idhum. Tu salah. Bunyi yang salah bagi huruf za yang berbaris mati. Sebab za bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah kita ada 5 saja. Baju dah kotor tu kan. Kotor baju dan. Kotor ba jim dal. Okey, jaga. Hati-hati lembutkan dia bunyi hujung lidah Kita dah tunjuk panjang lebar makhraj huruf dulu. Idhum. Idhum bukannya idhum. Okey, boleh kita baca sama-sama sekali lagi. Idhum 'alaiha qu'ud. Okey, seterusnya. Inna jahannama kanat mirsada. Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Littagina ma'aba. Okey. Innahu laminal kadhibin. Okey, seterusnya. Thumma aghraqnal akharin. Okey, seterusnya. Ilaihi marji'ukum jami'a. Jaga panjang 2 harakat. Thumma qada ajala. Okey, boleh seterusnya. Fiha sururum marfu'ah. Seterusnya. Wa akwabum mawdu'ah. Okey, seterusnya. Inna hadza la syai'un ajib. Okey, seterusnya. Innahu hamidum majid. Seterusnya. Inna ilaina iyabahum. Seterusnya. Thumma inna alaina hisabahum. Okey, seterusnya. Fadkhuli fi ibadi. Okey, jaga di panjang Tak nak baca ibadi. Ibadi. Ramai baca macam tu. Bunyi di betul, baris betul, harakat tak betul, tak cukup. 2 harakat hati-hati. Ibadi, panjangkan sikit. Okey, seterusnya. Wadkhuli jannati. Okey, kita habis muka surat 13. Okey. Saya nak tanya pandangan, nak mohon izin. Kalau saya nak selama 2 page lagi, okey tak? Malam ni. Sebab malam esok kita cuti saya dah umumkan dah 2 malam dah. So saya rasa kalau saya boleh baca lagi 2 muka surat 14 dan 15. Okey ke? Saya nak mohon izin. Kalau okey saya terus, kalau rasa tak okey kita berhenti setakat ni.
Okey ke? Oh, Fahmi Nazrin Fazil Najmi ni anak saya ni. Anak memang okey lah. Kalau tak okey. Okey. Tuan Ruzadi, okey boleh je. Okey lah, terima kasih. Exercise lambat sikit kan Ruzadi tak apa Yang lain okey ke? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kalau saya sambung bacaan 2 page lagi, kita masuk topik yang baru, kita tambah 2 page lagi, okey ke? Sebab esok malam kita cuti. So saya rasa sayang. So kalau kita dengan izin boleh. Terima kasih Puan Ella. Yang lain okey? Tuan Ruziadi okey, Puan Ella okey, anak jantan saya 2 orang pun okey, Cik Malik okey, terima kasih. Boleh seorang 2 lagi bagi feedback okey kalau okey. Puan Ruby okey, terima kasih banyak. Okey, Dr. Sila pun okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan. Okey. Cik Amran pun okey, alhamdulillah. Cik Usuk ada, okey. Terima kasih banyak. Okey, kita masuk topik baru muka surat 14. Okey, terima kasih. Okey, setiap bacaan yang mengandungi tasydid. Puan Nuraini pun okey, Cik Ham, Tuan Ham pun okey, Cik Kemzaman pun okey. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Sebab saya malam esok kita tak jumpa kan, so saya rasa sayang. Nanti lepas ni saya akan mak puan, ni mak saya Puan Fazila Hussein ni saya punya mak, bonda tercinta. Okay. Mak saya pun okey, alhamdulillah. Terima kasih mak. Okey. Nanti di akhir kelas nanti saya akan buat pengumuman sikit. Okey, ada pengumuman sikit Okey, tak apa. Kita baca dulu. Setiap bacaan yang mengandungi tasydid ni yang kita dah baca semalam. W tu. Okey. W tu itu tasydid ataupun kita panggil sabdu. Puan Mariam, terima kasih. Puan Mariam pun okey. Terima kasih Cik Usuk okey. Hendaklah ditekankan atau diberatkan sedikit bacaan. Tekan, lepas. Mohon tulis nota tuan. Cik Amran. Cik Amran ada permintaan untuk buat nota, tapi okey. Okey. Tuan Amran ni saya boleh jantik saya punya jadi PA lah. Tuan Amran ni pun terror juga ni. Okey. Setiap bacaan yang mengandungi tasydid ataupun sabdu, yang kita panggil W ni tasydid Okey, ataupun bahasa Melayu kita panggil sabdu itu tasydid. Hendaklah kita tekan atau diberatkan sedikit bacaan di atas huruf yang bersabdu. Okey. Semalam kita dah baca bacaan bersabdu tasydid di atas huruf nun dan mim. Caranya macam mana? Tekan juga, dengung, kemudian lepaskan dengan baris huruf tersebut. Kan kita dah baca semalam Okey. Contoh, ada tak contoh kat sini? Kita tengok contoh kat sebelah kalau ada yang kita dah baca tadi. Okey, contoh macam ni yang kita dah baca tadi. Nun sabdu. Tekan pada nun step pertama, step kedua dengung, step ketiga lepaskan dengan baris je. Itu bacaan pada huruf pada nun bersabdu ataupun nun tasydid. Wa, tekan pada nun. Wan. Tekan pada nun wan. Kemudian dengung. Lepaskan dengan baris je. Na. Ada 3 step. Wan na. Wan na. Sama juga pada bacaan mim bersabdu. Mim bersabdu. Okey. Mana mim sabdu kita tengok Okey, ni kita baca semalam Mim sabdu. Tekan pada mim. Step pertama. Mim tutup mulut, bibir kacip dengan ketat, dengan rapat. Step pertama. Step kedua dengungkan. Dengung dalam keadaan mulut tutup lah. Kalau tadi nun sabdu dengung dalam keadaan mulut buka. Tapi lidah kita tekan pada langit. Tekan pada lelangit depan. Atas sikit daripada gusi kita tu. Okey, yang ni tutup mulut. Tekan dulu pada mim. Kemudian kacip. Dengung. Lepaskan ma. Ma. Okey, boleh Okey. Sekarang ni okey. Itu cara bacaan pada huruf. Cara membaca nun dan juga mim tasydid. Cara bacaan pada huruf nun dan mim bersabdu. Dia ada 3 step. Okey. Okey, saya tulis nota sikit lah, boleh Okey, kita pergi ke whiteboard. Nampak tak? Saya tulis. Okey, nombor 1, step dia. Ini bacaan. Nampak Boleh baca Bacaan sabdu. Ataupun kita panggil tasydid atas huruf atas. Okey, nampak
atas huruf nun dan mim. Okey, nampak Okey. Kaedah bacaan yang pertama, kita tekan dulu. Tekan kat mana? Minta maaf, tulisan buruk sikit. Tekan pada nun dan juga mim. Ini cara membaca sabdu ataupun tasydid atas nun dan mim. Tekan, step yang pertama, saya ringkaskan Yang kedua, step yang kedua dengung. Okey. Step yang ketiga, lepaskan bacaan. Lepaskan bacaan. Okey, lepaskan bacaan dengan baris huruf nun dan mim tadi. Okey, boleh jelas Okey, ini cara membaca sabdu ataupun tasydid atas nun dan mim. Ada 3 step. Step pertama tekan pada nun, tekan pada mim. Kemudian step yang kedua lepas dah tekan dengung. Kemudian step yang ketiga lepaskan bacaan ikut pada huruf ikut pada baris huruf yang ada pada nun dan mim. Contoh macam yang kita baca tadi lah. Anna, thumma. Okey? Okey. Sekarang ni kita baca bacaan sabdu juga atas huruf selain. Nampak ke tu? Oh, tak nampak Okey, atas huruf. Okey. Atas huruf, saya tak tulis huruf Atas huruf selain nun dan mim. Okey, yang kita nak baca sekarang ni. Okey, ni bacaan cara membaca sabdu ataupun tasydid atas huruf selain nun dan mim. Tolak nun, tolak mim. Apa saja huruf kecuali nun dan mim. Cara baca yang pertama, tekan tetap ada. Tekan. Dengung yang tak ada. Okey, dengung dah tak ada. Saya padam. Step yang kedua ni dah tak ada dah. Kemudian terus pergi pada step yang ketiga, jadi step yang kedua lah. Okey, jelas So, untuk membaca sabdu ataupun tasydid di atas huruf selain nun dan mim, ada 2 step sahaja. Kita buang step yang dengung. Tekan, terus lepas dengan baris huruf tersebut. Okey, harap jelas boleh Puan Ella tu nota yang saya tulis tu. Mudah-mudahan membantu. Okey, jelas okey, tu saya buat dalam bentuk step 1, 2, 3, ada 3 step. Okey, jelas Okey, kita terus maju ke muka surat 14. Okey. So, sabdu ataupun tasydid di atas huruf selain nun dan mim tidak perlu didengungkan. Bukan tak perlu, tidak boleh didengungkan. Tekan, lepas. Okey, kita baca sama-sama. Ka, bi, huruf ba ada sabdu ataupun ada tasydid, tekan pada ba, lepas tekan dengan baris dia. Beres, dah capture. Okey, terima kasih. Jelas puan dah capture tulisan saya yang tak cantik tu lah. Tak apa kan. Janji ilmu tu kan. Ilmu tu. Okey. Sebab saya suka huraikan dalam bentuk poin-poin, dalam bentuk step, mudah faham. Step 1, step 2, step 3. Apabila kita baca sabdu atas nun dan mim. Okey, apabila kita baca sabdu ataupun tasydid atau huruf selain nun dan mim, ada 2 step aja. Tekan dan lepas. Contoh, ka tekan pada ba, kabba. Tekan, lepas. Kabbaro. Jangan dengungkan dia. Memang tak boleh panjang pun kan. Okey, tekan, lepas. Kabbaro. Okey, nota bacaan sabdu atas nun dan mim. Tekan, dengung, lepaskan bacaan dengan baris nun dan mim. Okey. Bacaan sabdu atas huruf selain nun dan mim, tekan, lepaskan bacaan dengan baris huruf tersebut. Cantik. Terima kasih banyak-banyak Tuan Amran. Jazakallah. Jazakallahu khairan kathira. Okey. Seterusnya, yukabbiru. Okey, boleh Seterusnya, ro tekan pada ta. Rotala. Seterusnya, yurottilu. Tekan pada ta. Tekan. Yurottilu. Boleh Okey. Atharo. Tekan pada sa. Atharo. Okey, yang ni ada timbul isu sikit. Ada ramai di kalangan pelajar saya dibaca dengan macam ni. Atharo. Okey, tengok Atharo. Tengok dia, saya tunjuk sikit Dia tekan, lepas tu maksudnya 2 kali lepas. 2 kali lepas. Atharo. Itu bacaan yang salah. Saya ulang Saya tunjuk lepas. Dia tekan, lepas. Atharo. Itu bacaan yang salah. Dia kena sekali tekan, sekali lepas. Atharo. Lidah terus pergi dekat tha. Atharo. Atharo. Bukannya atharo. Bukan macam tu. Dia tak boleh berhenti.
Dia tak boleh lepas, sebut balik. Bukan. Itu bukan kaedah bacaan bersabdu. Dia perlu athara. Bukannya athara. Athara. Bukan macam tu. Okey? Jelas saya terpaksa sebut. Sebab ini kesalahan yang banyak biasa berlaku. Biasa berlaku di kalangan, khususnya di kalangan pelajar-pelajar talaqi musyafahah dengan saya lah. Okey, kita baca sama-sama lagi sekali. Athara. Okey. Seterusnya tekan pada tha, yu'athiru. Seterusnya ajala, tekan pada jim jin ketat sikit. Ajala yu'ajilu. Okey. Lahana, ini berangin pedas. Lahana yulahinu. Okey. Seterusnya sakhara yusakhiru. Boleh follow Okey. Seterusnya kita baca dalam bentuk ayat. Rabbi zidni ilma. Okey, jaga B ni hati-hati. Ni yang panjang, B pendek. Ni saya terpaksa sebut. Ni saya sebut, biasanya kalau saya sebut bentuk-bentuk kesalahan ni, biasanya bentuk-bentuk kesalahan yang biasa berlaku. Khususnya di kalangan pelajar-pelajar saya lah sebelum ni. Pengalaman saya mengajar dekat 10 tahun dah ni. Ni tempat-tempat yang biasa. Sebut saya highlight supaya untuk mengelakkan kita jatuh dalam lubang yang sama kan. Buat kesalahan yang sama. Rabbi zid. Tekan lepas satu harakat je B. Rabbi zidni ilma. Okey, seterusnya. Warzuqni fahma. Boleh follow Okey. Alhaakumut takatsur. Boleh Boleh? Okey, ni kita biasa baca kan, ayat lazim kan? Hatta zurtumul maqabir. Seterusnya. Okey, ni jaga. Yang tadi sabdu atas ta, taba, okey tak dengung. Okey, ni sabdu atas nun dengung. Yang ni dengung. Okey. Innal abrara lafi na'im. Okey, seterusnya. Wa innal fujjara lafi jahim. Okey, seterusnya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Okey. Biasa jumpa tak ayat ni? Ni doa naik kenderaan ayat Al-Quran. Tapi ni doa naik kenderaan. Petikan daripada ayat Al-Quran. Jaga, kita ada dua sabdu. Nalladzi sakhkhara kun. Okey, yang ni tekan lepas, dua step. Yang ni 3 step. Tekan, dengung, baru lepas. Sebab sabdu tanun. Hati-hati Okey, kita ulang sama-sama sekali. Okey, ni doa naik kenderaan ni. Kalau yang dah biasa baca, okey, cuma hati-hati. Kalau kita membacanya sebagai doa, tak kisah sangat. Kita tidak tertakluk kepada hukum tajwid. Kita baca, asalkan maknanya tak berubah, settle. Tapi kalau ayat yang sama, kita baca dia sebagai salah satu daripada lafaz ayat Al-Quran, maka kita wajib membaca dengan bertajwid. Itu bezanya. Bila masuk tajwid, tempat yang dengung, kena dengung lah. Tapi kalau kita baca dia sebagai doa, bila masa kita baca dia sebagai doa? Masa kita nak naik kereta nak naik motor, pegang steering, pegang handle motor tu, kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tengok, saya tak dengung pun kan? Tak apa, tak jadi masalah. Sebab kita membacanya sebagai doa. Bila sebagai doa, tidak tertakluk kepada undang-undang tajwid. Okey, kita boleh baca macam biasa. Asalkan makna tak berubah. Asalkan makna tak berubah, selesai. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Kunna lahu. Saya tak dengung Kunna lahu muqrinin sebagai doa. Tapi ayat yang sama, lafaz yang sama, bila kita mengaji, membacanya sebagai salah satu petikan ayat Al-Quran, masa bila? Masa kita buka Quran, kita baca, ataupun kita baca dalam solat contohnya, kita wajib membacanya dengan bertajwid. Yang tepat dengung, wajib didengungkan. Itu bezanya. Walaupun ayat yang sama. Okey? Okey, kita baca sekali lagi, ulang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Minta maaf, semput. Kepenatan. Sekali lagi saya ambil nafas panjang sikit. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Okey. Nafas tak cukup. Sebab bila kita baca perlahan, lepas tu baca untuk menerangkan kan. Nak kena slow, tu nafas tak cukup.
nafas pancit tengah jalan. Okey, kita sambung satu lagi Habiskan satu lagi page malam ni insya-Allah. Okey, seterusnya cara bacaan yang sama. Okey. Badala. Boleh Yubaddilu. Tekan pada huruf yang ada sabdu. Adaba. Tekan. Yuaddibu. Okey. Tekan pada ro sebab sabdu taro. Karrama. Yukarrimu. Yukarrimu. Wazza'a. Yuwazzi'u. Fassara. Ini pun ada biasa. Huruf-huruf yang macam ni biasa timbul isu. Dibaca sama macam kes tadi. Dibaca fassara. Fassara. Itu bacaan yang salah. Dia tak boleh putus kat tengah-tengah. Okey, satu tekanan, satu lepas. Fassa. Bukannya fassara. Hati-hati bukan dibaca dengan fassara. Fassara. Tak boleh putus. Kalau putus dia seolah-olah ada dua huruf yang berbeza. Fassara. Dia fassa. Boleh Fassara. Yufassiru. Basyara. Ni pun sama. Bukannya basyara. Jangan putuskan. Bila putuskan dia seolah-olah ada dua huruf yang berbeza. Satukan dia. Basya. Satu kali tekan, satu kali lepas. Dua step yang saya bagi tahu tadi kan. Tekan satu, lepas terus. Basyara. Yubashiru. Okey, seterusnya. Wa atharal hayatad dunya. Okey, seterusnya. Wa kadzdzaba bil husna. Okey, jaga kadzdzaba hujung lidah bukan wa kazza. Itu zai. Wa kazza salah. Wa kadzdzaba huruf za hujung lidah Lepas tu jaga sin. Husna dua harakat. Wa kadzdzaba bil husna. Jaga sin, desir. Okey, seterusnya. Boleh follow Kita baca sama-sama. Wal malaku ala arjaiha. Okey. Wal malaku ala arjaiha. Okey, boleh Seterusnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Okey. Seterusnya. Fi suhufim mukarramah. Okey. Marfu'atim mutahharah. Okey, perasan tak ada sabdu pada huruf mim ni? Ini pun ramai yang keliru juga. Dia kata habis ni macam mana nak baca? Mula-mula huruf pertama dah ada sabdu. Sabdu kalau duduk pada huruf yang pertama, sabdu ataupun syiddah ataupun tasydid ni berada pada permulaan bacaan pada huruf yang pertama, kita abaikan. Dia kalau duduk kat tengah-tengah bacaan barulah kita pakai. Sabdu ni terpakai kalau sebelumnya, kalau kita sambung dengan ayat ataupun dengan huruf sebelumnya, baru terpakai. Contoh kalau saya nak sambung tak nak berhenti, mukarramatim baru terpakai. Tapi kalau kita start bacaan dengan huruf sabdu tu kita abaikan. Sebab ada orang keliru, ramai yang keliru. Okey. So kita terus baca marfu. Sabdu tak ada fungsi, melainkan kita sambung bacaan daripada perkataan ataupun huruf ataupun ayat sebelumnya. Sambung baru sabdu tu pakai. Kalau kita mula bacaan dengan huruf yang ada sabdu tu tak ada fungsi. Okey, jelas sebab ada ramai yang keliru juga ni. Okey, seterusnya. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sabdu di awal ayat sila abaikan. Ya betul. Sabdu pada huruf yang pertama dalam ayat ataupun pada huruf yang pertama daripada bacaan kita abaikan macam yang kes mim tadi Okey. Wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Okey, yang terakhir malam ni insya-Allah. Lanakunanna minasyakirin. Okey. Sekali lagi. Lanakunanna minasyakirin. Alhamdulillah. Okey. Kita berhenti setakat ini. Alhamdulillah. Kita dapat 4 muka surat Kita mula muka surat 12, 13, 14 dan 15 malam ni. Alhamdulillah dapat kita baca 4 page. 12, 13, 14, 15. Betul. Malam esok, saya lupa, saya tersilap. Malam esok Rabu Saya ingat malam esok Khamis dah. Kan? Malam esok Rabu kan?
Malam esok kita masih ada kelas Khamis Okay, insyaAllah kita akan jumpa malam esok saya tersilap tadi. Malam esok kita akan berjumpa pada pertemuan yang ke-39, kelas kita yang ke-39. Kita masih lagi sambung bacaan di Iqra' 5. Malam esok kita sambung bacaan di muka surat 16 insya-Allah. Okey, jelas, terima kasih. Sabdu terpakai bila di tengah ayat. Jika sabdu di permulaan ayat, abaikan, tiada fungsi. Betul. Terima kasih banyak-banyak Tuan Amran. Okey. So insya-Allah, okey. Yang saya nak maklumkan tadi, okey. Yang pertama saya ulang balik ulangan yang saya dah beritahu semalam dan juga kemarin. Hari Khamis saya terpaksa umumkan sebagai gua ni dah ingat hari PKP hari-hari duduk rumah sama je. Hari Jumaat pun tak rasa macam hari Jumaat. Dulu hari Jumaat tu dia jadi border bila hari Jumaat kita pergi solat Jumaat sekarang hari Jumaat pun duduk rumah. Jadi kita tak rasa hari dah lupa hari dah. Okey. Yang pertama saya nak ulang balik pengumuman yang saya dah umum semalam kemarin. Hari Khamis saya terpaksa umumkan sebagai cuti setiap minggu buat masa sekarang Okey. Hari Khamis terpaksa saya umumkan sebagai cuti sebab ada permintaan daripada pasangan suami isteri, lecturer universiti, okey. Tak boleh bagi beritahu universiti mana. Lecturer universiti, pasangan suami isteri mohon kelas talaqi musyafahah one-to-one. So sebab saya dah cuba arrange hari dan waktu lain tapi tak dapat, so terpaksa ambil Khamis malam. So saya terpaksa umumkan Khamis malam kita cutilah. Okey, buat masa ni, okey. Kemudian semalam lepas kita habis kelas malam, ada di kalangan sahabat kita dalam FB Live ni hubungi saya, call saya, mohon untuk mulakan kelas talaqi musyafahah juga hari Jumaat malam. Okey, so bermula pada minggu ni juga. Satu family di kalangan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan muslimin, di kalangan sahabat-sahabat kita lah dalam grup ni. Okey, dalam FB Live ni, dia ada bersama dengan kita ni. Dia hubungi saya semalam lepas habis kelas. So saya terpaksa umumkan satu hari lagi hari cuti. So buat masa sekarang saya terpaksa umumkan 2 hari lah hari cuti kita, iaitu Khamis malam Jumaat dan juga Jumaat malam Sabtu, sebab ada permintaan untuk kelas talaqi musyafahah one-to-one. Yang Khamis malam tu pasangan suami isteri, lecturer universiti. Yang Jumaat malam satu family lah, ada dalam FB Live kita sekarang ni. Okay. So saya terpaksa umumkan Khamis dan Jumaat adalah hari cuti kita lah buat masa sekarang. Kalau ada perubahan di masa akan datang, saya akan umumkan balik. Cuma buat masa ni yang saya boleh confirmkan, saya terpaksa umumkan Khamis malam Jumaat dan juga Jumaat malam Sabtu cuti. So kita tak ada kelas malam tu. So harap dapat makluman lah. Kalau ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak hadir malam ni, tolong sampaikan lah. Takut diorang datang tengok pasal tak ada FB Live malam ni kan. Okay. So harap tolong sampaikan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan oleh kerana kita cuti 2 hari, Khamis malam Jumaat kita cuti, Jumaat malam Sabtu kita cuti, saya rasa sayang dan sedih. Itulah Puan Mariam pun sedih kan. Saya pun rasa sedih juga. Saya rasa macam tak best kan. So saya berhasrat untuk, saya niat rasa nak ganti, saya rasa 2 hari cuti kan, Khamis malam, Jumaat malam. So kan ada yang seronok, takut ada yang Yahoo. Okay. So saya berhasrat, so saya nak dapatkan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Kalau setuju, kita on. Saya bercadang nak gantikan kelas tersebut pada hari Sabtu dan juga hari Ahad pagi 7.30. Lepas solat subuh, kita ngaji Quran, sarapan, rehat-rehat sekejap, siram-siram pokok bunga, basuh baju, sidai baju, 7.30 kita buat kelas. Untuk menggantikan kelas Khamis malam dan Jumaat malam yang terpaksa saya umumkan sebagai cuti setiap minggu sebab saya ada sesi talaqi musyafahah one-to-one. Ada permintaan untuk mulakan kelas talaqi musyafahah one-to-one. Untuk makluman ini, sebelum PKP, saya memang mengajar, ada sesi kelas one-to-one secara offline. Cuma sejak PKP, kita terpaksa tukar daripada sebab isu PKP kan. Saya dah tukar daripada offline kepada online. Okay. Itu untuk makluman lah. 5 malam sahaja belajar Al-Quran. Itulah. Kalau okey, so maksudnya hari Sabtu dan juga hari Ahad, kalau setuju, kita ada dua kelas lah. Pagi 7.30, kemudian malam pukul 9. Hari Ahad pun sama, pagi 7.30, malam tu pukul 9. Malam tu kelas yang memang kelas yang asal lah. Sekiranya setuju, Puan Ella nak 9 pagi Puan Ella minta 9 pagi. Okey, yang lain okey ke? Boleh saya dapat feedback lagi tak? Ini saya menawarkan diri untuk menggantikan kelas Khamis dan Jumaat. Kalau tak, boleh rehat aja Khamis dan Jumaat tu kan. Boleh saya keluar jogging. Jogging depan rumah lah kan. Tapi saya rasa macam
rasa macam tak best pula, rasa macam galat, sayang pula rasa. Kan? Kita dah bersama tiap-tiap hari, tiba-tiba 2 hari terpaksa cuti. So saya rasa nak menggantikan kelas tersebut pada hari Sabtu pagi dan juga Ahad pagi. Sekiranya sudi dan setuju, kita boleh putuskan sama-sama malam ni lah. Maksudnya kalau setuju, Khamis, Sabtu kita ada 2 kali kelas lah. Pagi dan juga malam macam biasa pukul 9. Ahad pun sama pagi dan juga malam seperti mana sama macam biasa pukul 9. Boleh saya dapat feedback tak? Puan Ella cadang pukul 9 pagi. Sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan? Ke nak cuti je? Kalau nak cuti saya tak kisah. Saya okey je. Kalau nak, saya sudi melampaukan masa pagi tersebut untuk kita teruskan kelas bacaan kita, insya-Allah. Boleh saya dapatkan feedback tak? Respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Amran kata Sabtu atau Ahad kelas saya, Ustaz. Oh. Puan Ella sebab 7 hingga 8 pagi ada program ngaji juga. Okey. Puan Mariam 24 jam free. Okey, Puan Mariam tak kisahlah Tuan Amran tu apa? Sabtu atau Ahad kelas saya. Oh, okey. Cik Yusuf. Cik Yusuf pun dah booking dah nak. Selasa dan Rabu malam saya punya. Okey, insya-Allah. Lepas PKP insya-Allah Kita tunggu pengumuman PKP berakhir dah kot Cik Yusuf Okey, Tuan Ham okey. So nak pukul 9 Sabtu dan Ahad pukul 9. Okey. Sebab permintaan daripada Puan Ella untuk kita buat kelas tu pukul 9. InsyaAllah boleh. Saya okey je. So kalau setuju, setiap malam tambah muka surat seperti malam ni. Cik Malik kata setiap malam tambah muka surat. Pun okey juga. Maksudnya kita buat sejam lah lebih kurang kan. So Cik Wan Malik rasa Sabtu Ahad tak payah? Tak perlu Sabtu dan Ahad 9 pagi okey. Okey, boleh kita undi tak? Kalau ada 2-3 orang setuju. Okey, sekarang ni 2 orang lah setuju. Puan Mariam dengan Puan Ella tadi kan. Sabtu dan Ahad 9 pagi. Sahabat-sahabat yang tak dapat tak ada masalah. Kalau tak berkelapangan tak ada masalah. Boleh tengok rakaman. Bila-bila masa free boleh tengok rakaman. Okey, alhamdulillah. Kita dah ada 4 orang undian Sabtu dan Ahad 9 pagi. Okey So Puan Noraini pun okey, terima kasih. Puan Rosmina pun okey. Puan Mariam setuju, alhamdulillah. Puan Ella pun setuju. Okey, okey. So saya tulis sikit So kita Sabtu dan Ahad kerja. Okey, tak apa. Tak apa, Cik Wan Malik esok malam okey. Esok malam okey. Puan Nurina pun okey, alhamdulillah. Okey. So kalau macam Cik Wan Malik tak dapat sebab kerja, tak apa, nanti Cik Wan Malik boleh tengok rakaman lah. Boleh tengok rakaman Okey, so kita setujulah Okey. So kita akan jumpa Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad kita jumpa 2 kali lah. 9 pagi. Okey. Dan juga 9 malam. Okey, setuju Okey. So pengumuman kita malam ni saya umumkan lagi sekali Yang pertama, tak perlu Sabtu dan Ahad. Puan Ruby tak nak pula Sabtu dan Ahad Tak perlu Sabtu dan Ahad, ada kelas lain. Okey. Tak apa kalau sebut salah pula saya macam mana kita nak teruskan ke Sabtu Ahad pagi ni? Puan Ruby tak dapat, Cik Wan Malik pun tak dapat. Yang lain semua okey Sabtu, Ahad 9 pagi. Nak ke ataupun ni? Macam mana, nak ni ke? Doktor kata Sabtu Ahad pun tak payah. Okey, rasa tak payah. Okey, kalau tak payah tak apalah.
Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey. So kalau macam tu, Sabtu dan Ahad kita jumpa macam biasa je lah. Nak belajar. Oh, Puan Mariam nak pula. Cik Ruzadi okey. Tak pun macam ni lah. Saya teruskan jugalah. Tuan-tuan, jom kita buat grup WhatsApp atau Telegram. Boleh juga. Pun boleh juga. InsyaAllah boleh. Saya kongsikan insyaAllah. Okey. Okey, so macam ni lah. Saya umumkan macam ni lah. Sebab ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itulah saya pula pening kepala. Kan? Pening kepala lah. Itulah. Sampai beli minyak angin. Minyak angin botol besar dah. Tak ada yang lagi besar dah. Dia kata ni yang paling besar je. Okey. So macam ni lah. Sebab ada yang boleh, ada yang tak boleh. So saya rasa macam ni lah. Untuk saya raikan yang nak. Tambah muka surat. Okey, macam cadangan tadi. Okey. Itu pun saya akan buat. Saya cuba raikan semua lah insyaAllah. So yang pertama, setiap malam kita cuba ambil masa 1 jam lah. So saya akan cuba tambah muka surat macam tadi. Okey, itu yang pertama insyaAllah kita cuba. So mulai malam ni dan malam esok dan berikutnya insyaAllah saya akan tambah masa sikit. Kita ngaji lebih kurang dalam masa 1 jam supaya kita boleh ngaji lebih sikit dalam 4 muka surat macam tu, macam tadi lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebab nak meraihkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan perempuan yang nak buat kelas Sabtu Ahad. So saya teruskan jugalah. Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi saya akan buat. Malam pun saya akan buat macam biasa juga. So Sabtu dan Ahad ada 2 kelas lah. Sabtu dan Ahad 9 pagi dan juga 9 malam. Okey, 2 hari. So Sabtu pagi, Sabtu malam, Ahad pagi, Ahad malam. Waktu yang sama pukul 9. 9 pagi, 9 malam. Okey, so tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang tak dapat hadir, tak ada masalah. Boleh tonton rakaman lah. Kalau rasa ada kelapangan, rasa nak tengok balik, boleh tonton balik rakaman tu. Sebab rakaman tu memang ada je dekat Facebook tu. Ataupun boleh ke YouTube saya yang saya beritahu kan. Hasri Ismail lah, boleh tengok rakaman kita kat situ untuk ulang kaji balik kan. Okey. So insyaAllah kita jumpa malam esok, waktu yang sama. Khamis dan Jumaat kita cuti. Okey. Khamis dan Jumaat kita cuti. Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu kita cuti. So 2 kelas malam tu kita tak ada Jangan nanti ada pula yang datang kata kenapa tak ada orang ni kan. Kenapa tak ada live kan. Okey. Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu kita cuti. Esok malam kita masih ada kelas macam biasa. Kemudian setiap malam kita akan cuba lajak masa kita ke 1 jam supaya kita boleh baca lebih banyak muka surat macam yang kita baca tadi. Sekurang-kurangnya kita cuba baca 4 muka surat, lebih kurang 1 jam 1 malam insya-Allah. Saya akan tambah masa. Okey. Kemudian untuk meraihkan permintaan tuan-tuan dan puan-puan, saya buat juga kelas Sabtu dan Ahad pagi, 9 pagi Sabtu pagi 9, malam 9, Ahad pun sama, 9 pagi 9 malam insya-Allah. Sahabat-sahabat yang tak dapat hadir tak ada masalah, boleh tonton rakaman kita lah dekat Facebook kita ataupun dekat YouTube saya. Okey insya-Allah. Okey, so saya rasa sekadar itu, saya mohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, segala kesilapan, kesalahan, saya mohon maaf. Sabtu dan Ahad 9 pagi. Betul. 9 pagi dan juga 9 malam lah. So Sabtu Ahad tu ada 2 kelas lah. 9 pagi pun ada, 9 malam pun ada puan So Sabtu kita jumpa 2 kali, Ahad pun kita jumpa 2 kali. Waktu sama. 9 pagi, 9 malam insya-Allah. Okey. Okey, mudah-mudahan saya target mudah-mudahan tapi mungkin tak sempat pun mungkin tak sempat pun. Saya target kalau kita boleh habiskan Iqra masa PKP ni. So ngam-ngam habis PKP kita boleh masuk bacaan Al-Quran mudah-mudahan, tapi rasanya macam kalau PKP berakhir 9 bulan ni memang tak sempat lah kot. Kan? Sebab kita ada beberapa hari je lagi kan. Okey, tak apalah. Okey, so insya-Allah sekadar itu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa malam esok. Waktu yang biasa, sama yang biasa, pukul 9. InsyaAllah sekadar itu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Atas sokongan, atas kesudian kita bersama-sama setiap malam. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan. Okey. Jazakumullahu khairan katsira. Saya ucapkan terima kasih banyak. Okey. Sudi menemani saya setiap malam. Terima kasih banyak. Okey, so sekadar itu kita jumpa malam esok pukul 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok malam pukul 9 Okey, terima kasih.